once again. Assalamualaikum dan salam kecemerlangan semua. Saya Cikgu Atikah daripada Pitipan. Untuk video kali ini sama-sama kita akan belajar subjek sains tahun 4 topik 7. Topiknya ialah bunyi. Okay, untuk pengetahuan murid-murid, bunyi dapat dihasilkan oleh getaran. Dan bunyi ini dapat dihasilkan oleh beberapa cara, iaitu tiupan, ketukan, petikan atau gesekan dan tepukan. Apabila murid-murid meniup, mengetuk, memetik atau menepuk sesuatu objek, perkara ini akan menyebabkan terhasilnya getaran yang seterusnya akan menghasilkan bunyi. Bunyi boleh bergerak dan bunyi juga boleh dipantulkan. Untuk pengetahuan murid-murid, bunyi boleh bergerak ke semua arah dan bunyi dapat didengar walaupun berada di tempat yang berbeza. Contohnya, apabila loceng sekolah berbunyi, murid-murid yang berada di tempat yang berlainan seperti di kantin, di dewan atau di dalam kelas, kesemua murid yang berada di tempat yang berlainan tersebut akan mendengar bunyi loceng sekolah yang berbunyi itulah. Jadi inilah salah satu daripada bukti bahawa bunyi dapat bergerak ke semua arah. Berkenaan dengan bunyi dipantulkan, bunyi ini akan dipantulkan apabila bunyi terkena pada suatu permukaan yang keras. Antara contoh pantulan bunyi yang sering berlaku di sekeliling kita ialah apabila kita menjerit di dalam dewan yang kosong ataupun apabila kita menjerit di dalam gua. Apabila kita menjerit di dalam dewan yang kosong, bunyi jeritan tersebut akan terkena pada dinding yang keras. Apabila bunyi tersebut terkena pada dinding yang keras, bunyi akan dipantulkan kembali. Sama juga apabila kita menjerit di dalam gua. Seterusnya kita lihat kepada fenomena pantulan bunyi. Pantulan bunyi ini digunakan oleh manusia dan haiwan dengan pelbagai cara. Antara contoh fenomena pantulan bunyi yang pertama ialah gema. Gema ini merupakan bunyi yang terhasil apabila bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Seterusnya ultrasonik. Ultrasonik ialah bunyi yang tidak dapat didengar oleh manusia tetapi dapat didengar oleh haiwan seperti kelawar untuk memandu arah dan mengesan lokasi masing-masing. Untuk pengetahuan murid-murid, ultrasonik sekarang banyak digunakan dalam bidang perubatan. Pantulan bunyi ultrasonik ini digunakan untuk mengesan organ di dalam badan pesakit atau untuk mengesan bayi di dalam kandungan lah. Yang terakhir kat sini ialah sonar. Sonar merupakan teknologi pantulan bunyi ultrasonik yang digunakan untuk mengesan objek di dalam air. Teknologi sonar ini biasanya digunakan oleh nelayan-nelayan lah untuk mengesan ikan yang berada di dalam laut. Seterusnya, untuk pengetahuan murid-murid, bunyi ini terbahagi kepada dua lah. Ada bunyi yang memberi faedah kepada kita dan ada juga bunyi yang memudaratkan kita. Bunyi yang berfaedah ini apabila kita gunakan bunyi untuk berkomunikasi. Kita juga boleh gunakan bunyi untuk memberikan isyarat seperti bunyi ambulans yang digunakan untuk memberi isyarat kecemasan. Seterusnya kita juga gunakan bunyi untuk memberikan maklumat atau untuk menghiburkan. Bunyi yang memudaratkan, bunyi yang terlalu bising menyebabkan kita sukar untuk berkomunikasi, mengalami tekanan emosi, mengalami gangguan ketenangan dan juga mengalami masalah pendengaran. Perkara ini dapat diatasi sekiranya kita menggunakan pelindung telinga atau menggunakan penyerap bunyi. Jadi kita sampai kat sini sahaja. Kita akan jumpa dalam video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.